Hai semua, Assalamualaikum. Kembali bersama dengan saya, Hanif Miswan. Inilah Aktif Kemahiran Sukan di Didik TV KPM. Seperti biasa, kita kembali di Dewan ini di Sekolah Sukan Bukit Jalil untuk kita membawakan kepada anda satu lagi kemahiran sukan yang baharu. Kalau sebelum ini di sini kita perkenalkan sukan badminton selama 8 episod. Kali ini bilangan episodnya sama dan kita nak teruskan dengan satu sukan yang kita dah tunjuk dah ni. Ini sukan sepak takraw dan lebih penting ada perbezaan jugalah berbanding dengan sukan badminton yang sebelum ini kita perkenalkan. Kita akan mendalami ilmu kemahiran asas sukan sepak takraw ini dan secara khusus kami terbangkan seorang jurulatih yang sangat hebat, berpengalaman dan ada nama dalam sukan ini. Macam saya cakapkan, kalau dalam sukan kemahiran sukan ini, pastinya kita akan memperkenalkan sukan-sukan yang hebat dan jurulatih-jurulatih yang dikenali di dalam bidang dan sukan masing-masing. Jadi kalau semua sudah teruja, ceria dan juga tak sabar nak memulakan aktiviti dan episod kali ini, jom kita mulakan sukan sepak takraw sekarang. Betul, saya kini bersama dengan salah seorang pemain yang hebat dalam sukan sepak takraw ini. Satu rasa berbesar hati jugalah bersama dengan Coach Putra. Coach, apa khabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam episod kemahiran sukan sepanjang 8 episod di Didik TV ini. Coach, mungkin yang pertamanya bagi mereka, murid-murid yang belum mengenali siapa Coach ni, saya memang dah kenal lah. Rasa hebat terngiang-ngiang aksinya bersama Malaysia satu ketika dahulu. Mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, terima kasih Hanif. Saya Muhammad Putra bin Abdul Ghani dan saya berkhidmat di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu sebagai jurulatih sepenuh masa untuk sukan sepak takraw. Ya, dah berapa lama Coach menjadi jurulatih dan juga mungkin nama manjanya juga sebagai cikgu ni Coach? Okey, saya terlibat secara serius dalam kejurulatihan lebih kurang dalam 10 tahun. Wow, selepas beraksi bersama pasukan kebangsaan Selepas beraksi bersama pasukan kebangsaan. Okey Coach, sebagai pemain sepak takraw, pengalamannya kalau ingin dikongsikan? Okey, pengalaman saya yang pencapaian tertinggi saya dalam sukan sepak takraw, saya memperolehi pingat emas di peringkat SEA Games dalam acara regu pada tahun 2005. Wow, hebat-hebat. Di Manila kan? Di Manila. Okey. Betul. Baik, itu antara kehebatannya dan kalau murid di rumah nak tahu, kalaulah acara sepak takraw ini dipertandingkan di sukan Olimpik, emas pasti dah berada dalam tangan. Ini mungkin antara regu dan juga trionya yang boleh dibawakan. Okey Coach, di kemahiran sukan kita ingin perkenalkan sukan sepak takraw secara teknik kemahiran asasnya terlebih dahulu. Mungkin episod pertama ni apa yang Coach ingin ajarkan kepada mereka yang berada di rumah? Okey, untuk murid-murid di rumah, apa yang saya boleh kongsikan sebagai jurulatih dan pengalaman saya berkecimpung di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu dan berkongsi kemahiran sepak takraw yang paling penting untuk dikuasai oleh murid-murid, iaitu kemahiran sepak sila. Itu perkara yang paling asas yang perlu dikuasai oleh murid-murid sebenarnya. Yang pertamanya adalah sepak sila. Sepak sila. Okey, jadi episod pertama ni sepak sila akan diperkenalkan. Nak tahu apa itu sepak sila? Jadi tonton dengan penuh teliti episod pertama ni. Sebelum itu Coach, saya nak mengingatkan bahawa dalam aktiviti sukan, riadah dan rekreasi, kita dibenarkan untuk tidak memakai pelitup muka kerana itu adalah SOP yang telah ditetapkan. Tapi lebih penting, kita patuh kepada SOP penjarakan fizikal itu. Perlu ada vaksin, jangan lupa untuk kita ambil dan juga kita sentiasa tahulah keadaan diri kita. Okey? Jadi Coach, dah bersedia? Ya, saya kita mulakan episod pertama, kemahiran sukan sepak takraw sekarang juga. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan teruskan dengan pemanasan badan ataupun warm up. Dalam sukan sepak takraw, kepentingan warm up ini sangat penting sebenarnya. Antaranya untuk mengelakkan kecederaan, meningkatkan suhu badan dalam sukan sepak takraw. Konsep pemanasan badan ini juga sangat penting bagi sukan sepak takraw. Untuk dua aktiviti yang akan dilakukan, iaitu Profimis Standing Stretch dan juga knee to chest. Dua aktiviti ini akan saya tunjukkan bagaimana cara lakuan yang betul bersama dengan rakan saya ini untuk kita lakukan.
Okey, yang pertamanya iaitu kita perlu berada dalam keadaan yang selesa dengan kaki seluas bahu dan kita perlu mengangkatkan kaki ini dalam keadaan stabil dan juga selesa. Okey, dan kaki sokongan perlu berada dalam keadaan yang lebih baik. Dan kita akan tukarkan kepada kaki kiri. Dengan kiraan 8. Jadi saya akan beri peluang kepada kedua-dua murid saya ini untuk lakuan yang saya telah tunjukkan dalam pemanasan badan. Dengan kiraan 8. Okey, kaki kanan dalam keadaan yang kaki sokongan yang lebih stabil dan kedudukan postur badan dengan lebih baik dan mengangkat kaki melepasi lutut. Okey, selepas habis dengan kiraan 8, teruskan tukar dengan kaki kiri. Okey, dengan lakuan yang sama, dengan kiraan 8 yang sama, aktiviti yang pertama ini sangat mudah untuk dilakukan murid-murid di rumah dalam keadaan selesa berada di rumah ataupun di luar rumah. Okey, terima kasih kepada kedua murid dalam melakukan aktiviti pemanasan yang pertama. Seterusnya, aktiviti yang kedua iaitu knee to chest, di mana kita akan mengangkat lutut ke dada seperti mana kedudukan kaki sokongan yang lebih stabil untuk diangkatkan rapat ke dada dengan kiraan 8. Dan sama juga dengan kaki kiri, kiraan 8 terus rapat ke dada. Baik, saya teruskan kepada dua murid untuk lakuan pemanasan badan aktiviti yang kedua. Kaki kanan. Seperti untuk lakuan pada aktiviti pertama, kaki sokongan perlu berada dalam keadaan stabil dengan kiraan 8 dan seterusnya untuk kaki kiri. Okey. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk aktiviti pemanasan badan ini. Dua aktiviti ataupun dua elemen penting sebenarnya dalam pemanasan badan untuk kemahiran yang pertama ini. Okey, untuk seterusnya ialah kemahiran sepak takraw iaitu kemahiran sepak sila. Yang paling penting adalah kita menggunakan bola. Saya akan terangkan penggunaan bola sepak takraw dalam sukan sepak takraw sebenarnya. Apa yang anda lihat ataupun murid-murid lihat di tangan saya ini. Dan ini adalah nombor item iaitu 511 Gajah Mas untuk dewasa bermain. Tetapi sebenarnya bawah 12 tahun kita akan menggunakan bola 311 yang berwarna biru. Dan saya akan tunjukkan kemahiran sepak takraw yang pertama ini iaitu kemahiran sepak sila seperti yang akan saya tunjukkan. Okey, ini adalah kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid-murid di rumah. Sebenarnya paling mudah dalam sukan sepak takraw. Yang paling penting adalah kita berada dalam keadaan selesa dan juga kita perlu mengikuti beberapa perlakuan yang perlu kita buat dalam menguasai kemahiran sepak takraw. Okey, kemahiran sepak sila biasanya kita akan berada dalam keadaan selesa dan sebelum kita menghayunkan bola untuk memudahkan kita melakukan kemahiran sepak sila iaitu kaki belakang perlu kaki kanan ataupun kaki dominan perlu berada di belakang dan kita luruskan tangan dan kita akan fokus kepada bola untuk melakukan
timangan. Seperti yang saya lakukan sekarang ini, iaitu mata memandang ke arah bola. Itu yang paling penting, dan posisi badan untuk murid-murid dalam keadaan selesa. Sebelum kita melakukan kemahiran sepak sila, saya akan tunjukkan ansur maju dalam melakukan kemahiran sepak sila tanpa menggunakan bola. Kita akan lihat. Baik, kalau dilihat kepada murid ini dan kedudukan yang selesa, mata pandang kepada bola dan juga kaki mesti berada ataupun kaki dalam ketika menimang bola dengan baik, dan kita akan lihat sekali lagi kedudukan kaki dominan untuk melakukan sepak sila. Sila. Okey, itu adalah untuk aktiviti yang pertama. Okey, kita akan lihat bagaimana murid ini akan melakukan kemahiran sepak sila, dan murid akan berada dalam keadaan selesa, dan juga beliau akan menggunakan kaki dominan yang mengikut kesesuaian murid ini. Kita akan lihat. Okey. Dan kalau dilihat tadi, mata murid ini memandang kepada bola, dan kita akan lihat murid ini menggunakan kaki dalam di sini untuk mengampungkan bola secara konsisten, menggunakan kaki kanan dan juga kiri. Okey, seterusnya murid ini akan melakukan sekali lagi dengan lakuan yang betul. Okey, begitulah kemahiran sepak sila, cara lakuan yang betul dalam permainan sepak takraw. Okey, untuk ansur maju yang kedua, di tangan saya ini ada tali dan juga bola, dan nak memudahkan murid-murid di rumah melakukan untuk aktiviti ansur maju yang kedua. Kalau dilihat, tali ini adalah kos yang sangat rendah, dan penggunaan tali ini adalah bertujuan kita mengawal bola dengan memegang sebenarnya, dan cara mengikat pun mengikut kesesuaian murid-murid di rumah, tidak perlu terlampau ketat. Dan saya akan tunjukkan bagaimana perlakuan untuk aktiviti ansur maju yang kedua, kemahiran sepak sila. Kalau dilihat kepada perlakuan ataupun ansur maju yang kedua ini, sebenarnya sangat mudah dan praktikal untuk dilakukan kepada mereka yang baru berjinak dalam sukan sepak takraw. Ansur maju yang kedua ini sebenarnya boleh dilakukan di mana-mana, di kawasan rumah ataupun di dalam rumah. Dengan keadaan sekarang ini COVID yang berleluasa, kita tahu. Jadi ansur maju ini sangat mudah dipraktikkan, dan juga sebagai satu aktiviti yang boleh kita katakan kemenjadian kepada kemahiran sepak sila. Okey, untuk ansur maju yang kedua, aktiviti yang kedua, kita akan lihat perlakuan dari Rizani melakukan aktiviti ataupun ansur maju menggunakan tali dan juga bola seperti yang saya telah terangkan sebentar tadi, dan saya akan minta kepada Rizani untuk melakukan ansur maju yang kedua.
Okey. Murid-murid boleh lihat Rizani memang fokus kepada bola dan juga penggunaan tali ini sebenarnya untuk secara konsisten diapungkan ke atas dan juga bukannya secara jauh daripada Rizani. Jadi kedudukan bola perlu berada tinggi melepasi paras pinggang supaya kita mendapat lakuan kaki dan juga kedudukan posisi badan dapat dibetulkan dalam ansur maju yang kedua. Sekali lagi kita akan lihat. Okey. Okey, untuk aktiviti ataupun ansur maju yang ketiga, saya akan tunjukkan penggunaan bola tanpa menggunakan tali. Sebentar tadi kita lihat aktiviti yang kedua menggunakan tali supaya kita dapat mengawal dan juga kita mendapatkan secara konsisten untuk apungan bola dalam kemahiran sepak takraw. Sekarang ini saya akan tunjukkan untuk memudahkan adik-adik yang lebih baik dalam yang ketiga, iaitu dapat melakukan kemahiran sepak sila dengan secara konsisten. Seperti yang saya maklum, di awal perancangan kita dalam melakukan kemahiran sepak sila, iaitu yang paling penting adalah eye contact ataupun mata terus fokus kepada bola dan juga postur badan, kaki dalam untuk melakukan apungan bola dalam kemahiran ini sangat penting sebenarnya. Tetapi ia sangat mudah diperlakukan. Untuk dilakukan dalam kaki dominan sama ada kiri ataupun kanan dan juga secara penggiliran yang saya akan tunjukkan. Secara mudahnya sebenarnya kemahiran sepak sila ini sangat mudah dipraktikkan. Seperti yang murid-murid lihat, keadaan postur badan, mata dan juga tangan saya berada dalam keadaan selesa. Ini sebenarnya adalah sebahagian daripada latih tubi ataupun ansur maju untuk menjadikan kemahiran kita lebih konsisten dapat diapungkan dengan baik. Okey, dalam aktiviti yang ketiga kita akan melihat hakim untuk melakukan dalam aktiviti ini dengan tidak menggunakan tali. Seperti yang kita lihat dalam ansur maju yang kedua menggunakan tali dan kali ini dalam ansur maju yang ketiga kita akan melihat hakim dapat melakukan kemahiran dengan lebih baik. Okey, hakim telah menunjukkan beberapa perkara yang boleh kita praktikkan di rumah seperti mata melihat kepada bola dan kita juga penekanan kepada postur badan yang lebih selesa kepada murid-murid untuk dilakukan di rumah dan kita lihat juga kepada kaki dominan yang melakukan timbangan iaitu berada di kaki dalam. Dalam aktiviti yang ketiga, kita lakukan aktiviti yang pertama ataupun ansur maju yang pertama, yang kedua dan yang ketiga ini adalah secara konsisten kita melihat hakim dapat mengawal bola secara konsisten. Dan murid-murid di rumah walaupun dalam musim sekarang ini, musim Covid ini, bukan sahaja boleh dilakukan di luar rumah tetapi boleh dilakukan di dalam bilik ataupun di kawasan yang tempat yang sesuai di rumah. Dan hakim secara baiknya melakukan aktiviti ini dengan tidak bergerak di mana-mana tempat. Sekali lagi hakim boleh tunjukkan. Okey.
Dalam permainan ataupun sukan sepak takraw, aspek keselamatan sangat penting. Saya ingin pesan kepada murid-murid melakukan dalam kemahiran ini. Walaupun berada di rumah, untuk melakukan kemahiran ataupun aktiviti-aktiviti di rumah, penekanan yang saya boleh maklumkan kepada semua, dua penekanan yang paling penting iaitu kawasan persekitaran dan juga penggunaan kasut yang sesuai dalam sukan sepak takraw. Untuk yang pertama, kawasan persekitaran, pastikan berada dalam kawasan selamat, tidak mengganggu kawasan ataupun jiran rumah dan juga tidak ataupun melihat kawasan itu sesuai untuk melakukan aktiviti. Dan yang kedua, penggunaan kasut yang adik-adik tengok saya bermain bersama dengan Rizani dan juga Hakim menggunakan kasut yang sesuai yang boleh berada di pasaran. Okey, untuk aktiviti yang seterusnya iaitu cooling down dan aktiviti yang pertama ialah quadricep stretch yang akan saya tunjukkan bersama dengan Hakim dan juga Rizani. Iaitu yang paling penting dalam cooling down ini ialah quadricep ini. Kita perlu menarik kaki dominan ataupun kaki kanan ke belakang dengan kiraan 8 dan juga kaki kiri ke belakang. Dan kita akan lihat juga Rizani di sebelah kiri saya dan juga Hakim akan menunjukkan pelakuan cooling down aktiviti yang pertama. Okey, murid-murid di rumah boleh kita lihat kedudukan kedua-dua murid ini dalam melakukan aktiviti cooling down ini memang sangat sempurna dan sangat stabil dan sangat mudah sebenarnya dilakukan di rumah ataupun di luar rumah. Dan aktiviti ini juga memberikan kesan selepas kita melakukan ketiga-tiga drill tadi ataupun latih tubi untuk kemahiran sepak sila. Dan kita akan tukar untuk kaki kiri. Dan pastikan fokus, pastikan dalam keadaan yang rileks, dalam keadaan yang tenang, stabil untuk kita melakukan aktiviti ini. Baik, terima kasih. Untuk aktiviti yang kedua iaitu hamstring stretch, kita akan lihat kedua-dua murid ataupun Rizani dan juga Hakim akan tunjukkan selepas saya melakukan penerangan. Dan murid-murid di rumah mungkin boleh lihat saya melakukan hamstring stretch dengan mudah dan sangat praktikal di rumah dengan keadaan persekitaran yang saya rasa selesa kepada murid-murid di rumah untuk melakukan dalam cooling down ini. Kita duduk dan kita tarik kaki dengan kiraan 8. Dan kita akan lihat kedua-dua murid ini, Rizani dan juga Hakim, untuk melakukan cooling down aktiviti yang kedua iaitu hamstring stretch. Boleh duduk. Kaki melunjur, keadaan selesa dan pegang hujung kaki dengan kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, murid-murid perlu melihat perlakuan yang telah ditunjukkan oleh Hakim sebentar tadi dan juga Rizani sangat selesa dan juga seperti yang saya katakan, persekitaran yang anda lakukan adalah dalam keadaan yang lebih mudah dan lebih praktikal ataupun perlunya ada menggunakan mat yang sesuai di rumah. Dan kita lihat sekali lagi Rizani melakukan aktiviti yang kedua, hamstring stretch, dengan lebih sempurna untuk aktiviti cooling down. Dengan kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, sangat menarik kita bawakan untuk episod kali ini, kemahiran sukan sepak takraw. Macam mana semua?
boleh dapat. Ini baru episod pertama, jadi ini mungkin kemahiran asas. Mungkin coach ramai yang melihat kemahiran asas ni ada yang tengok mungkin sukar, tapi saya suka dengan gerak susunan yang coach dah berikan tadi, daripada kemahiran yang senang kemudian barulah sukar kan. Jadi mungkin coach nak tunjukkan ataupun nak ceritakan sedikit berkaitan dengan objektif pembelajarannya coach? Okey, objektif pembelajaran sangat mudah sebenarnya dilakukan di rumah. Dengan musim sekarang ini sebenarnya praktikalnya yang telah kita tunjukkan secara dasarnya Ansur Maju, 3 aktiviti yang mudah dilakukan seperti yang saya katakan di luar rumah ataupun di dalam rumah, tetapi objektifnya adalah tercapai kerana iaitu dapat mengawal dan juga kita dapat melakukan kemahiran sepak sila dengan konsisten. Yang paling penting sebenarnya adalah vintage point kepada teknikal. Yang seperti yang Anda sebutkan sebelum itu, iaitu kaki dalam yang dapat mengampungkan bola. Ya, betul. Sebab sepak takraw tu itulah asasnya kan. Betul. Kecantikan sepak takraw ni menggunakan kaki dalam tu, dan nanti kita nak cabarlah untuk meneruskan sesi pembelajaran sepak takraw ni dengan kemahiran-kemahiran asas yang lain. Coach, terima kasih banyak-banyak. Ini baru episod pertama, ada lagi 7 episod bersama dengan kita. Kita nak perkenalkan juga Rizani dan juga Hakim ni adalah kedua-duanya bekas pelajar di Sekolah Sukan Bukit Jalil ini, juga pemain sepak takraw, bakal pelapis kita lah yang akan bawakan cabaran negara satu hari nanti. InsyaAllah, betul Boleh Okey coach, seperti biasa kita tinggalkan dengan kata-kata semangat buat mereka yang menonton kemahiran sukan ini. Silakan. Pastikan anda usaha untuk menggapai kejayaan. Mantap. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM